Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang malam ni ya. Ngajar suslu lah malam ni. Ngajar suslu lah malam ni. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jap, ana ada nak semak tadi. Mana ni? Kejap. Mana Nawawi kata? ليس لتخصيصها بوقت الصلاة مع وجه أصلا فلا يقطع بوجود الكتب. Hal Jajak anak-anak ada nak cek je. Sekejap. Okey, baik. Minum air dulu. Bismillah. Kita pada bab solat sunnah. As-salawatun nafilah. Di mana sebahagian kita dah sebut tu hari. Secara umumnya ada solat-solat sunat yang mutlak dan ada yang muqayyad. Ada yang very open, tidak ada waktu-waktunya, dan ada yang ada waktu-waktunya, atau ada juga sebab-sebab yang tertentu. Ada yang tidak disunahkan berjemaah, ada yang disunahkan berjemaah. Ya, saya dah kongsi pada last kuliah yang lalu. Of course lah sebelum pada itu semua-semua yang rawatib apa semua tu. Kemudian solat sunat bersebab tu, solat sunat wudu saya dah sebut. Tahiyatul masjid dah, ketika masuk dan keluar rumah, pasal itu simple saja. Kemudian solat sebelum musafir, solat sebelum dibunuh ada juga. Dan pada malam ni kita nak masuk solatul istisqa. Ya. Solatul istisqa ialah sembahyang minta hujan. Al-istisqa bahasa Arab lah ya. Maksudnya minta hujan. Daripada perkataan istasqa yastasqi istisqa. Istasqa fi'il madhi.
Yastasqi fi'il mudhari'. Istisqa masdar. Ya. 3 tu dah salah dalam bahasa Arab ya. Siapa yang belajar bahasa Arab, fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Satu lagi fi'il amal lah. 4 tu hak penting sekali lah. Ya. Daripada awal-awal kita belajar, hak paling basic hak tu lah. Belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal, masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal, masdar. Ya, belajar wazan-wazan perkataan, ya. Ustaz dia tahulah dia bahasa Arab kan. Ada kelas bahasa Arab sini? Tak ada eh? Ada kelas bahasa Arab sini? Tak ada? Oh, kena ada kelas bahasa Arab tu. Seminggu je? Jangan belajar hak berat, belajar hak ringan je. Belajar hak paling basic. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal, masdar. Ya. Ya. Masuk kedai ya. Jadi istasqa, yastasqi, istisqa. Ya. Istasqa telah meminta hujan. Yastasqi sedang meminta hujan ataupun akan meminta hujan. Istisqa minta hujan. Mudhari'. Yastasqi mudhari' ya. Oh, tahu tu. Oh. Ya. Kalau kita nak suruh orang tu minta hujan, istasqi. Dia sebenarnya tak tentu berhujan. Yang melibatkan air lah. Ya. Istasqa tu dah kira ada tambahan tu. Alif dengan sin. Ataupun hamzah wasal dengan sin. Kalimah asal dia saqa. Saqa yasqi. Saqa ataupun suqya ataupun siqaya. Kita bahasa Arab belajar dulu. Meja bahasa Arab. Ya. Syariah ni minor saja. Sama degree dulu lah ya. Kalau kita nak suruh orang tu bagi air, kita kata isqi. Ya. Kan ada hadis dalam Riyadhus Shalihin tu, dalam bab apa ya? Nabi berjalan-jalan, hadis Bukhari atau Muslim ya, daripada Abi Hurairah tak silap saya. Nabi berjalan-jalan, Nabi dengar kat langit kan, ada suara yang memerintahkan hujan untuk turun. Isqi, hadis kota fulan. Isqi maksudnya kamu bagi air kepada dusun atau taman si fulan. Isqi tu daripada saqa yasqi, isqi. Isqi tu fi'il amal lah. Ya. Kalau kita nak suruh orang bagi air, isqi. Kalau kita nak suruh orang tu minta orang bagi air, istasqi. Pening lah. Ya. Jadi istisqa maksudnya talabus saqa, talabus suqya, talabus siqayah. Minta beri air. Minta pada siapa? Minta pada Allah lah. Ya. Sebab itu dalam buku-buku fiqh, al-istisqa'u lughatan talabu as-siqayah awis suqya awis saqa. Minta diberi air. Ya. Kerana sin tu untuk tolak, ya. Untuk minta lah, ya. Secara syarak al-istisqa su'alullah ayasqi ibadahu indal qahti awil jadbi aw inda hajatihim. Kita minta pada Allah supaya dia memberi air, ya, menurunkan hujan lah kepada hamba-hambanya, ala ibadihi, baik ketika kemarau, ketika ketiadaan air, ataupun jika ada hajat-hajat tertentu. Kerana istisqa ni tak ada syarat bila tak ada air. Ya, tak ada air langsung. Kadang air tak cukup boleh. Ataupun air cukup, kita nak minta Allah Ta'ala tambah lah. Boleh. Tak? Air cukup dah lah ni, tapi nampak macam panah ni, boleh jadi after few months air kurang kot. Tak boleh aja. Ya. Hatta kita lihat dalam buku-buku fiqh ada 3 keadaan lah. Pertama ialah ketika ketiadaan air, inda fuqdanil ma' awil matar. Memang hujan tak ada, air tak ada.
Yang kedua, liqillatil ma'. Ketika air kurang, ya, mana hujan tu jarang-jarang turun. Jadi macam tak cukup sikit lah. Air ada tapi tak cukup sikit. Itu kebiasaan kita lah ya. Kita bukan isu tak ada air. Kadang-kadang bila hujan lama tak turun, air tu jadi kurang daripada tempat tak tahan ya. Kena catu. Boleh tu istisqa. Tu kebiasaan lah yang sederhana ya. Yang ketiga ialah air cukup. Tapi talabuz ziyadah, minta nak lebih lagi. Mana tahu untuk keperluan-keperluan tertentu. Sebab tu dalam definisi tu dia kata inda hajatihim, bukan hanya ketika kemarau dan ketiadaan hujan atau air, tapi ketika pada hajat-hajat tertentu ya. Soalullah ayasqi ibadahu indal jadbi awil qahti au lihajatihim ya. Itu definisilah. Maksudnya minta hujan ni kita minta Allah supaya beri hujan atau air kepada kita. Istisqa ni ialah kita minta kepada Allah supaya diberikan air kepada kita. Hujanlah hujan khususnya ya. Nak main ke mana lagi air kalau tidak hujan, ya tak? Okey. Dan asal pensyaratannya ialah ada dalam Quran Allah Taala sebut, antaranya dalam surah Asy-Syura ayat 28. Kata Allah Taala, macam mana itu? Tak ada nak ngapa hari ni. Tak apa, boleh buka kitab. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Tak ingat kok. Ya. Ya. Syura 28. Ada Quran. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Ya. Dan dialah yang telah menurunkan hujan. Dan dialah yang menurunkan hujan. Selepas qanatu, mereka berputus asa. Mana tak ada hujan. Qanut maknanya berputus asa ya. Al-yas, dia punya kataan sinonim. Dan dialah dan dia memberikan rahmatnya, dan dialah yang dan dialah wali hamid. Wali ni wali lah, hamid yang terpuji ya. Dalam surah Nuh Allah Taala kata istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 10 ke atas tu kan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Betul tak nak baca? Aku salah. Ya. Allah Taala kata istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun pada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, kerana sesungguhnya dia adalah ghaffara, yang maha mengampunkan. Ghaffar, ghafur, ghafir, itu semua nama-nama Tuhan yang merujuk kepada ghufran, pengampunan lah ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dia yang menurunkan atau menghantar langit ke atas kamu midrara ya. Sebanyak-banyaknya, selebat-lebatnya. Maksudnya Allah lah yang menurunkan hujan daripada langit. Allah Ta'ala tidak menghantar langit, Allah Ta'ala hantar hujan ya. Tu dalam Balaghah pun ada bab dia juga tu. Macam kita kata apa nama? Macam mana ayat tu? Inni arani a'siru khamra, surah Yusuf tu kan. Betul tak anak ayat baca tu? Surah Yusuf. Ayat berapa? Inni arani a'siru khamra. Kan Nabi Yusuf masa dia duduk dalam penjara tu, kan ada member tu dia bermimpi yang nak kena hukum sekali dengan dia tu kan. Ya.
Ada seorang tu dia bermimpi burung, ada roti atas kepala dia, burung makan roti tu. Ya. Satu lagi dia bermimpi dia memerah khamra, perah arak. Mana ada perah arak? Dia perah anggur. Ya. Sama macam ayat ni pun, Allah Ta'ala kata dia menurunkan langit, menghantar langit, yakni menghantar atau menurunkan hujan. Ya, macam kita katalah nak pergi gunting kepala mata. Gunting kepala kau, gunting rambut. Bahasa Arab pun dari sudut kebahasaan balaghah tu dia ada juga unsur-unsur seumpama itu, ya. Wa ja'al lakum jannatin, dan dia menjadikan kepada kamu dengan sebab hujan turun tu jannatin, dusun-dusun, taman-taman, ya. Wa ja'al lakum anhara, dan menjadikan juga dengan sebab turunnya hujan ialah anhara, sungai-sungai, ya. Jadi ada sebut hujan turun dari situ kan. Ya. Ada dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan atau diberikan minuman kepada, ataupun diberikan air kepada kaumnya. Wa idh istasqa liqaum Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Betul tak? Tekan sikit Al-Baqarah 60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ya. Qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillah. Betul tak? Kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Nabi Musa pernah istisqa, minta Allah Ta'ala beri air kepada kaumnya. Allah Ta'ala kata faqud nadrib bi'asakal hajar, mun air mun ketuk batu tu dengan tongkat kamu. Maka Musa pun ketuklah, keluar 12 mata air. Itu istisqa. Istisqa tidak hanya merujuk pada hujan. Dalam konteks Nabi Musa lah. Dalam konteks kita memang hujan lah bila minta, atau bila sebut istisqa ni hujan lah, ya. Tapi istisqa ada disebut. Dan itulah asal kepada istisqa, juga berlaku pada syariat umat terdahulu. Dalam usul fiqh kita panggil syar'u man qablana. Ya. Betul. Ayat 60. Betul anda baca ayat tu? Tak salah, eh? Ya. Sumber kepada hukum ni ada banyak tuan, ya. Ada berbelah-belah. Primary part lah, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sumber hukum fiqh lah, ya. Tu yang disepakati. Dua, Quran, Sunnah, the most primary. Kemudian dua lagi, Ijma' dan Qiyas, tawabi' ataupun tabi'atan kepada Quran dan Sunnah itu. Kalau Quran Sunnah tak ada, Ijma' dan Qiyas pun tak ada. Tapi keempat-empat ni adalah primary, ya. Tapi ada lagi semua-semua yang lain lah. Salah satunya ialah syar'u ma qablana, syariat umat terdahulu, ya. Jika kita tidak menolaknya, of course lah kalau kita takrir, yakni menerimanya, ya. Contoh tuan-tuan kata, apa hukum mandi bogel? Apa hukum mandi bogel, kan? Mandi pakai kain tu sunnah lah, ya. Sebab Nabi ada sebut dalam hadis Abi Daud daripada Bahaz bin Hakim, bila dia ditanya, ya Rasulullah, auratuna mana temina wa manazar, wahai Rasulullah, aurat kami ni macam mana? Apa yang kami tutup dan apa yang kami tinggalkan? Mana hak kena tutup, mana tak kena tutup? Nabi pun kata, ihfazu auratikum au auratika min illa min azwajika au ma malakat yaminuka. Dia tanya pasal aurat lah, bukan nak tutup mana-mana. Maksudnya dia tanya aurat ni macam mana. Maka Nabi pun kata, tutuplah auratmu melainkan kepada isteri-isterimu atau hamba di bawahmu. Lepas tu dia tanya lagi, kaifa idza kana rajulu khalian, kalau dia duduk seorang-seorang macam mana? Maka Nabi kata, Allahu ahaqqu ayustahya minhu minan nas.
Allah Ta'ala lebih layak untuk kamu malu berbanding dengan kamu malu kepada manusia. Based on that hadis, kalau kita bersendirian lah, sunat jugalah kita tutup aurat walaupun tidak wajib. Pasal Nabi kata malulah pada Allah, tutup lah kan. Ya. Jadi saya ingat, sepakatlah para ulama, memang kalau kita bersendirian, of course lah kalau kita mandi, ya, kita pakai kain lah kan. Pakai basah lah. Tapi kalau bogel, mandi bogel macam mana? Ataupun duduk seorang kat rumah, bogel. Ha? Ada tak ulama kata haram? Saya rasa mungkin ada. Saya rasa lah. Lama dah saya semak fatwa-fatwa ulama bab ni. Tapi most of them mengatakan ia adalah makruh. Kalau ada hajat dan keperluan, tidak makruh lah. Tapi kalau tak ada hajat atau keperluan, makruh lah. Tapi dalam kes kita mandi tu, ada keperluan. Jadi tidak makruh. Tapi sebaik-baiknya tutup lah. Ya. Ada juga ulama kata mandi pun kena tutup juga. Kalau tak tutup, makruh. Setahu saya itu standard mazhab Syafi'i, tak silap saya. Walau bagaimanapun ada ulama kata harus. Sebahagian daripadanya. Daripada mana dia ambil harus tu? Syar'u man qablana, syariat umat terdahulu. Pasal ada hadis dalam Sahih Bukhari atau Muslim, Bukhari tak silap saya, Nabi Musa mandi telanjang. Iktasala Musa uryanan. Kan ada kes Nabi Musa tu dia mandi, ya, bogel. Memang Nabi sebut uryanan. Mana tak pakai baju, bogel. Uryan ni bogel lah kan. Mengikut Nabi Musa kata, bukan mengikut Nabi Musa, Banu Israel kata Nabi Musa ni ada penyakit. Ada korak, ada panah, sakit kulit lah. Pada dok pun sahaja nak nguduh orang Musa. Ya tak? Orang jahat ni memang lah, nguduh lah kerja dia. Musa tu ada masalah kulit dia kata tu. Penyakit. Ya. Jadi Musa ni mandi telanjang. Satu hari Allah Ta'ala nak tunjukkan kebenaran. Time Nabi Musa mandi bogel tu, dia letak dia letak baju dia tu, kain dia tu atas batu. Batu tu buat lari. Kejarlah Nabi Musa batu tu. Jadi Banu Israel nampak Nabi Musa bogel. Dia kata Musa kulit tak ada penyakit pun. Jadi Banu Israel tu nipu je lah kan. Nak cerita Nabi Musa tu mandi uryanan. Bogel lah ya. Ada kata uryanan, naked. Okey, baik. Itu syar'u man qablana, syariat umat terdahulu lah. Ya. Jadi ada asasnya lah ya. Itu cara amlah daripada Al-Quran. Bahkan dalam buku-buku fiqh kalau kita lihat masyru'iyyatu salatil istisqa sebab tu dalam buku fiqh kalau kita lihat masyru'iyyatul istisqa, pensyariatan istisqa. Sebagaimana kita bahawa al-aslu fil istisqa al-kitabu was sunnah. Asas-asas istisqa ni ada pensyariatannya dalam Quran dan sunnah. Yang kata dalam Quran tu ayat-ayat yang Allah Ta'ala merujuk kepada dia menurunkan hujan, dan afqalah apa yang berlaku pada Nabi Musa dan kaumnya. Wa idistasqa Musa li qaumihi, ya, ayat itulah ya. Dan mungkin lagi lah ada ayat-ayat yang lain. Baik. Jadi definisi kita dah sebut, kemudian pensyariatannya, asal syariat itu adalah dalam Quran. Of course ada hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang menyebut tentang Rasulullah SAW istisqa, minta air daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Antara yang famous ialah apa yang berlaku ketika Rasulullah SAW beri khutbah pada satu hari. Ya. Ini ada diriwayatkan dalam buku-buku sunan, Sahih Bukhari, ya, Muslim juga tak silap saya, Abi Daud, daripada beberapa orang sahabat. Antaranya Anas bin Malik, di mana bainaman Nabi yakhtubu jaa Arabiyyun faqala ya Rasulullah halaka sya'u wal ibil. Ya. Fad'ullah an yughithana.
Wahai Rasulullah, jap. Mana? Ya. Silap baca hadis. Anas bin Malik kata, ketika Rasulullah SAW memberi khutbah, yakni pada hari Jumaat, datang seorang Arabi dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, telah binasalah kuda-kuda dan kambing-kambing. Bainama Nabi yakhtubu alal mimbar yaumal Jum'ah idh ja'a Arabi faqala ya Rasulullah halakal qura' wasya'. Fad'ullah ayyuhi sana. Maka doalah pada Allah supaya dia menurunkan hujan kepada kita atau kepada kami. Ya, maka Nabi pun farafa'an Nabi yadaihi faqala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Wahai Tuhan, turunkanlah kami hujan. Wahai Tuhan, turunkanlah kami hujan. Wahai Tuhan, turunkanlah kami hujan. Ya. Jadi hujan lah, turun. Kata Anas bin Malik, hujan pun turun. Ya. Dengan lebat sekali. Wa inna as-sama' la mislu zujajah fahajat rih fa ansha'at sahaban summa arsalat azaliyaha fa kharajna nakhudul ma' hatta ataina manazilana falam yazal al-matar ila al-jum'atil ukhra. Ya. Jadi kata Anas bin Malik, mula-mula aku tengok langit tu mislu zujajah, terang aja. Zujajah ni makna bekas daripada kaca lah. Ya. Makna tak ada apa-apa lah kan. Tiba-tiba ada awan. Fa'ansya'at sahaban. Oh, awan mari lalu. Ya. Datang angin, kemudian datang awan, kemudian hujan. Dan kami pun balik. Hujan masih turun sampailah Jumaat yang satu lagi. Mana seminggu. All the way hujan turun tak berhenti. Summa qama ilaihi dhalika ar-rajul aw ghairuhu faqala ya Rasulullah tahaddamatil buyut wahtabasa rukban ud'u Allah an yahbisahu fatabassama Rasulullah wa qala Allahumma hawalaina wa la alaina fa nazartu ila as-sahab yatasadda hawla al-Madinah ka'annahu iklil. Ya. Tiba-tiba pada Jumaat yang satu lagi, yakni next week tu, Arabi tu datang juga. Ya. Katanya orang yang sama, katanya orang lain. Beritahu pula, wahai Rasulullah, tahaddamatil buyut wahtabasa rukban. Wahai Nabi, rumah-rumah semua binasa habis. Oh, lebat hujan. Dan kami pun tak boleh cari rezeki ya, duduk rumah, terkurung jadi. Wahtabasa rukban. Terkurung, tabasa makna terkurung. Tak boleh pergi mana dah hujan, nak cari rezeki pun tak boleh. Ya tak? Susah sikit lah. Maka berdoalah kepada Allah, ayah bisana, bagi tahan hujan ni. Dah seminggu dah ni. Boleh lebih pula air. Maka Nabi pun doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Setengah riwayat, Allahumma ala az-zurub wal akam wa butunil audiyah. Wahai Tuhan, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan turunkan ia ke atas kami. Ya, turunlah ke dusun-dusun, ke taman-taman dan turunlah ke perut-perut lembah. Mana biar hujan turun tempat-tempat tu lah, tempat-tempat lembah apa gitu ini. Tapi jangan turunkan di atas kami. Ya. Jadi bila Nabi doa begitu, hujan pun berhenti. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba langit pun jadi terang. Ya, adalah awan sikit-sikit seumpama mahkota. Mana tak banyak dah lah. Ya. Jadi memang ada istisqa lah. Itu salah satu bentuknya. Itulah berdoa ketika
khutbah Jumaat oleh imam kemudian diaminkan oleh makmumnya ada. Itu dalam buku-buku fiqh, termasuk standard mazhab Syafi'i, metod kedua untuk istisqa. Pasal dia ada 3. Pertama, semata-mata berdoa saja. Ad-du'a'u mutlaqan, kata Az-Zuhaili. Doa semata-mata doa. Ya. Pagi, petang, siang, malam, sebelum semayang, lepas semayang, secara berjemaah, secara bersendirian, ya, di mana sahaja pada bila-bila masa lah. Mana kalau kita nak Allah Ta'ala ni beri air, turunkan hujan, kita doa lah masing-masing, ya. Dan bukan hanya tertentu kepada kita, boleh ada jiran-jiran kita. Malaysia hujan cukup, ya tak? Thailand tak hujan. Biarlah negara bukan Islam, ada orang Islam juga situ. Boleh kita istisqa untuk mereka. Kerana istisqa ni selain untuk diri sendiri, digalakkan juga hatta yang standard mazhab Syafi'i, kita istisqa untuk umat Islam yang lain. Boleh, harus. Ya tak? Ya. Negara dekat kau, negara jauh kau, kita tahu negara tu dia tak ada air. Kita istisqa boleh saja. Tak ada syarat pada kita saja. Ya. Tapi doa lah, doa. Ya. Anytime, anywhere. Just doa. Itu satu metod lah. Dia panggil adnal istisqa. The lowest istisqa. Istisqa rendah sekali lah. Ya. Yang kedua ialah doa. Secara beramai-ramai. Paling bagus ialah ketika khutbah Jumaat didoakan oleh imam, diaminkan oleh makmum yang ada. Seumpama yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, daripada hadis yang saya telah baca itu. Ya. Itu nombor 2, dipanggil awsat al-istisqa. Istisqa hak pertengahan. Ya. Mana pada peringkat awal mungkin masing-masing doa. Ya, autoriti kata, kita ni tak ada air, pakai-pakai doa lah belaka. Ya tak? Kita doa. Ya. Ataupun tak payah autoriti suruh. Mati dah. Kan? Agak-agak hujan dah tak turun, kita doa lah. Ya. Of course lah, kalau pihak berkuasa menyarankan begitu, maka kita doa. Ya. Ini komplain, air tak turun, ataupun air tak ada, hujan tak turun, bila nak buat solat istisqa ni? Tak payah tunggu perintah daripada ulil amri. Kita buat sendiri dengan doa masing-masing. Number 1 tu lah, metod hak pertama. Ya. Kemudian yang kedua, doa ketika khutbah Jumaat tu lah. Ya. Hak tu kena, tak tahulah. Ya. Tapi ia tidak tertaluk kepada ulil amri sebenarnya bab tu. Tapi dah lah ni khutbah kan, kita kena ikut teks. Tak tahulah bab doa kalau kita boleh. Tapi kalau hak lain tu, tak boleh kan, nak pandai-pandai tambah sendiri, potong sendiri. Salah kalau ikut peraturan kita. Kita stick lah kepada habis bateri. Mati pok gitu ya kalau habis bateri. Habis bateri pakai mati gitu lalu. Kalau bateri slow dulu. Ini macam short tu mati ya. Jadi kalau khutbah Jumaat, ialah kalau isi khutbah tu kita tak boleh nak ejah lah kan. Ejah salah tuan, kita kena stick kepada teks khutbah tu lah ya. Cuma bab doa tu saya tak pastilah. Tuan-tuan boleh tambah doa ke macam mana, sebab saya pun dah lama tak bagi khutbah, 10 tahun dah kot. Kan? Biasa doa pun kita stick makna ada tu je lah kan. Tapi kalau Tok Khotib tu nak istisqa, saya rasa tidak salah sama sekali. Cakap tambah doa takkan salah kot. Tapi tak tahulah kan, kena tengoklah peraturan yang ada. Kan dikira sebagai ejaz teks khutbah pula. Kena tengoklah ya. Nanti saya kata tak salah kan, dalam peraturan kata salah kan, tak boleh juga kan. Tengoklah macam mana. Tapi imam boleh doa pada waktu itu. Exactly the same macam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Makna doa secara berkelompok lah. Number 1, khutbah Jumaat tu lah. Ya. Dan terbukti ia mustajab. Ya.
Dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicontohkan kepada umat. Jadi kita buat tu. Malah memang dalam buku-buku fiqh disarankan begitu. Khatib doa diimamkan oleh makmumnya. Ya. Kemudian bolehlah berdoa pada waktu-waktu yang lain. Hatta kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, dia galak nazilah juga. Maknanya boleh kita doa selain pada atas membar tu, boleh kita buat kunut nazilah untuk istisqa. Every obligatory prayers fi jami'i salawatil maktubat. Kita lihat buku standard mazhab Syafi'i pun dia menggalakkan kita doa kunut nazilah lah untuk minta hujan. Boleh, harus. Ya. Ada dalil in spesifik je. Oh, dalil tak ada lah. Semua nak cari dalil in spesifik. Fiqh ni kadang-kadang dia boleh saja dalam banyak hal, terutama ia melibatkan doa. Kunut nazilah ni bukan hanya untuk doa keburukan atau kemusnahan atau kebinasaan. Ya, seumpama telah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan dia doa kepada beberapa orang tu kan. 4 orang dia doa kan. Ya. Tapi juga boleh untuk doa dah hal seumpama ini. Sebab maksud nazilah ni ialah benda yang berlaku ke atas orang Islam dalam keadaan ia perkara yang tak bagus lah, musibah kan. Jadi kita nak minta kebaikan daripada Allah. Ya. Jadi satu bentuk nazilah boleh lah. Boleh. Ya. Nak buat kunut nazilah untuk minta Allah Ta'ala turunkan hujan, boleh. Ya. Itu betul-betul istisqa lah yang ada. Ya. Jadi nak cerita lebih sikit pada hak tadi. Tadi masing-masing aja buat anytime anywhere. Hak ni agak ni sikit kan. Khutbah Jumaat, imam doa, makmum mengaminkan, adanya kunut nazilah. Lepas tu ya. Amin pelan-pelan boleh. Amin pelan-pelan boleh. Amin ni dia ada khilaf. Tapi boleh saja, boleh. Apa nama, angkat tangan pun boleh, istisqa angkat tangan boleh walaupun ketika khutbah Jumaat. Ya. Majoriti membolehkan lah. Ya. Isu angkat tangan, isu amin ni khilaf. Bukan kata tak boleh langsung. Tuan-tuan amin masa khutbah Jumaat. Kalau standard mazhab Syafi'i harus. Ya. Tapi amin pelan-pelan lah. Ya. Okey je. Hatta angkat tangan pun yang standard mazhab Syafi'i, angkat tangan masa khutbah Jumaat kepada makmum harus. Bahkan sunnah. Standard sunnah tuan. Untuk makmum lah. Ya. Angkat tangan ni dia ada 3. Pertama, dua-dua tak boleh. Makmum tak boleh, imam pun tak boleh. Angkat dua-dua gitulah. Kalau angkat satu jari, no hal. Ni kalau angkat dua-dua, tak boleh. Yang kedua ialah tak boleh ke atas imam, tapi boleh ke atas makmum. Bahkan disunahkan. Itu hak standard mazhab Syafi'i. Ya. Dan ketiga ialah sunnah kedua-duanya. Ataupun harus. Mana imam pun boleh angkat tangan, makmum pun boleh angkat tangan. Itu Maliki. Maliki dia tidak melarang imam untuk doa dengan mengangkat tangannya. Ya. Boleh. Kalau tuan-tuan belajar in detail, dalam bab ni dia khilaf. Ya. Pasal hadis yang ada, hadis tu lah. Ya. Hadis yang mana untuk khatib angkat tangan, saya tak ingatlah hadis tu in detail. Tiba-tiba sahabat yang lain marah. Dia kata qabbahallahu hataini liyadain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan tangan, kedua-dua tangan yang diangkat itu, untuk khatib angkat tangan itu kan. Dan dia kata aku tidak melihat Rasulullah SAW berdoa di atas membar melainkan dengan sekadar mengangkat satu jarinya. Ya. Jadi hadis itu dilarang kata imam. Sebab tu mazhab Syafi'i, imam tak boleh. Tapi dia kata makmum boleh. Kerana larangan itu hanya kepada imam. Ya. Makmum dia balik kepada prinsip atau sunnah doa. Di mana bila doa saja, dia boleh angkat tangan. Sementara pada waktu itu, ada wazifatul yad. Tangan boleh angkat kan? Tak ada halangan. Kalau masa semayang tak boleh lah. Waktu semayang kita baca doa, masa qiyam ke, masa sujud ke, masa rokok ke, tak boleh. Melainkan ketika kunut. Pasal kunut ada nasnya.
Ya, sementara ada wazifatul yad. Wazifatul yad macam tangan tu boleh buat kerja. Wazifah macam mana kerja? Ya. Apa? Sama juga amin pun. Amin kalau kita dalam buku fiqh ada yang mengharuskan. Mana sebahagian mengharuskan, sebahagian melarang. Ya. Dia masih dalam konteks khilaf tu. Pasal dia kadang-kadang dia buat doa ni, dia tidak hanya tertumpu kepada nas-nas yang spesifik. Dia lebih kepada prinsip doa tu sendiri. Ya. Hatta Ibnu Utsaimin pun dalam buku dia Syarah Mumti' dia kata tangan ni ada 3. Satu yang dilarang angkat, maka kita tak boleh angkat. Yang kedua yang disuruh angkat, maka sunnah kita angkat. Yang ketiga tak ada nas yang melarang atau menyuruh, maka ia kembali kepada prinsip asal doa, especially doa munajat lah, di mana sunnah angkat tangan. Kalau ikut kaedah Ibnu Utsaimin tu, makmum boleh angkat tangan juga. Cuma dia kata makmum sebaik-baiknya tak angkat jugalah, kerana larangan kata imam, larangan kata makmum. Kalau standard Hambali, dua-dua tak boleh angkat. Tak tahulah Hambali atau tidak, tapi yang difatwakan Saudi, Saudi biasa Hambali lah kan. Cerita dia macam tu lah. Tapi kalau istisqa memang boleh angkat tangan lah. Lagi-lagi lah boleh angkat tangan. Sebab imam angkat tangan. Istisqa, imam boleh angkat tangan. Pasal Nabi angkat tangan. Dalam hadis Bukhari Muslim saya baca tadi, Anas bin Malik, farafa'an Nabi yadaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi bila imam dah angkat tangan, makmum boleh angkat tangan lah. Dia tak termasuk dalam larangan tu lah. Dia cerita dia doa dalam waktu-waktu khutbah yang lain, yang tak melibatkan istisqa. Baru imam tak angkat tangan. Ya. Saya pun tak angkat tangan masa khutbah Jumaat. Tapi kalau orang angkat tangan, biarlah kan. Ya. Pasal standard mazhab Syafi'i sunnah angkat tangan. Okey. Jadi doa masa khutbah Jumaat boleh buat kunut nazilah, dan boleh juga pada waktu-waktu yang lain, khususnya duburus salawatil maktubah, di belakang semasa yang fardu. Boleh berjemaah. Waktu ni kalau nak istisqa boleh berjemaah. Ya. Dia ada isu ni kalau berjemaah ni bila all the times. Ya dah. Tapi kalau ada waktu-waktu tertentu, contoh dalam bab istisqa memang digalakkan berdoa after sembahyang, berjemaah beramai-ramai. Ya. Saya ingat majoriti lah ya. Maka boleh. Ya. Kerana lepas sembahyang ni memang waktu mustajab. Ya. Ya Rasulullah mad du'a asma. Faqala an-nabi jawful lailil akhir wa dubulus salawatil maktubat. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Umamah Al-Bahili, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, manakah waktu yang paling Allah Ta'ala mustajabkan? Nabi kata di perut tengah malam dan di hujung atau di belakang sembahyang fardu. Di belakang sembahyang fardu ni ulama ada dua pentafsiran. Pertama ialah sebelum salam, yang kedua ialah selepas salam. Anyhow, dua-dua tu memang tertakluk kepada hadis itu. Mudah-mudahan before salam pun mustajab, after salam pun mustajab. Dan dalam konteks istisqa ni boleh saja kita buat berjemaah. Pasal dia li umurin aridah, kerana ia perkara yang mendatang. Ya. Nampak. Jadi kalau nak minta izin boleh lah. Bidah tak bidah insya-Allah. Bismillah. Dua kan? Ini yang pertengahan lah. Ya. Semayang. Doa lagi. Tak ada semayang. Dan yang ketiga, yang top ialah kita memang buat istisqa dengan melakukan solat. Dan itu yang ada dalam buku-buku fiqh bila ulama membincangkan tentang solatul istisqa, sembahyang istisqa. Ya. Dia cerita dululah definisi istisqa, hukum istisqa, pensyaratan istisqa, jenis-jenis istisqa yang ringan-ringan tadilah, yang doa, khutbah Jumaat dan seumpamanya. Kemudian bila masuk bab solat istisqa, itu yang dimaksudkan. Hak dah perfect lah. Doa biasa-biasa tak jalan juga. Allah Ta'ala tak pergi lagi ya. Buat khutbah Jumaat pula, tak pergi juga. Buat nombor 3. Ya. Jangan buat nombor 3 terus. Pasal nombor 3 ni dia kena semayang secara berjemaah dan sebaik-baiknya bi amril imam, diperintahkan oleh ulil amri. Ya. Dia ada cara dia lah. Ya. Pertama, ulil amri beri peringatan dulu. Buat satu date bila kita kena semayang. Bagi standardise semua. Kan? Contoh bulan depan kita nak buat istisqa, contohlah. Kalau dalam buku fiqh terdahulu dia kata 3 hari. Hatta dalam mata Abi Syuja' pun dia kata 3 hari. Ya.
Main tidak mensyaratkan berapa hari. As long as ada waktu tertentu, uli amri kata waktu ni kita keluar istisqa. Boleh saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia sarangan 3 hari. Dan saya lihat dalam mazhab-mazhab lain pun sama. 3 hari ya. Maknanya pemerintah kata kita nak buat solat istisqa. Sekian-sekian. Hatalah hadis Nabi pun, Nabi tak sebut berapa hari. Kalau kita lihat hadis Aisyah, Rasulullah Muslim, bila sahabat mengadu pada Nabi, ya Rasulullah dah kemarau dah kita ni. Ya. Syakana ila Rasulillah kuhutal matar. Mereka mengadu kat Nabi hujan tak turun. Maka apa kata Aisyah? Fawa'adahum yauman yakhrujuna fihi. Nabi pun cakap kat mereka, satu hari kita akan keluar. Ya. Mana kita set satu date, kita keluar semayang. Paling kurang 3 hari lah sesuai. Dan dalam masa 3 hari itu, pemerintah digalakkan supaya menyuruh orang-orang di bawahnya supaya nombor 1 bertaubatlah pada Allah. Kerana antara sebab hujan tak diturunkan ialah kerana dosa-dosa manusia. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, kata Nabi, khamsun idzab tulitum bihinna wa auzubillah an tudrikuhunna. Ada 5 benda, kalaulah kamu diuji dengannya, aku minta mudah-mudahan kamu tidak ditimpa hal itu. Ya. Pertama Nabi kata, lam tadhhar fahishatun fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Ya. Pertama Nabi kata, jika berlakunya fahisyah pada satu kaum, kemudian mereka iklankan pula, mana fahisyah ni ada banyak maksud. Fahisyah ni secara amnya merujuk pada dosa-dosa besar lah. Dan fahisyah juga merujuk kepada zina. Mana dosa tu dosa besar, benda Tuhan tak suka, kemudian bebas pula, tak ada orang sekat, tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka mereka akan ditimpa ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ditimpa oleh orang-orang terdahulu. Macam ia juga kan, betul tak? Banyak ni penyakit-penyakit baru tu. Mungkin antara sebabnya maksiatlah berleluasa. Betul tak? Penyakit HIV AIDS tahun 1980-an je baru dikenal pasti. Before that tak ada. Pasal kalau kita lihat dalam 2-30 tahun ni pelacuran jadi satu industri tuan. Betul tak? Kata betul. Di negara lain lah, negara kita tak kot. Rasa-rasanya lah kan. Walaupun industri bawah tanah, banyak negara tidak mengiktiraf pelacuran-pelacuran ni, tapi benda tu berkembang. Ya tak? Underground lah. Boleh buat bisnes jugalah mereka kan. Ya tak? Ya. Jadi Nabi kata, wabak akan menimpa. Ta'un ni wabak lah. Ya. Dah ada penyakit-penyakit yang tidak pernah menimpa orang terdahulu, yang telah berlalu. Ya. Kemudian Nabi kata, la yanqusu al-mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatul mu'nah wa jawru sultani alaihim. Dan tidak mereka mengurangkan timbangan dan ukuran. Meniaga, jual beli kan, muamalat. Ya. Patut wi sekilo, wi setengah kilo. Betul tak? Patut wi 1 meter pergi potong. Ini berlaku tuan. Ya. Saya kat Sebadan pun orang buat. Beras hak 30 kilo, tak, dia ambil sekilo, 29 kilo je. Harga super 30 kilo. Itu dia mengurangi ukuran dan timbangan lah tu. Ya. Ni cerita lama dah. Macam masa kecil-kecil dulu kan. Kita beli beras ke apa kan, memang dia pun ambil sekilo siap-siap. Kalau ni tak tahulah. Saya pun tak beli beras lama lah. Tak buat kot. Tak boleh. Mengurangi timbangan akan menyebabkan, Nabi kata, ukhidhu bis-sinin, mereka akan ditimpa dengan kelaparan.
Wasyiddatul mu'nah, makanan tak cukup. Dan jawrus sultan alaihim. Depa akan melantik sultan yang ataupun penguasa yang jahat ke atas mereka sendiri. Kadang-kadang pemimpin kita ni tak baik sebab kita juga. Ya tak? Benda kita buat menyebabkan depa diangkat sebagai pemimpin. Kalau ikut based on that hadis lah. Ya. Jadi tak boleh. Ya tak? Dua kan? Kemudian yang ketiga Nabi kata apa nama? Kok pasal hujan tak turun ni pasal dia buat apa? Lam yamna'u zakat amwalihim illa khubisu minal matar atau muni'al qutru minas sama'. Tidaklah mereka tak bayar zakat, tahan orang daripada menunaikan zakat, ataupun mereka sendiri menahan harta mereka daripada menunaikan zakat, melainkan mereka akan ditahan hujan daripada turun daripada langit. Antara sebab hujan tak turun pasal orang tak bayar zakat lah. Ya. Ada hubung kait dengan zakat kan? Ya. Saya ada dengar ceramah Ustaz Badli Shah ni, cerita 5-6 tahun lepas. Dia kata menurut kajian orang Islam yang bayar zakat hanya 10% saja. Lebih kepada zakat harta lah. 10% ya. Tak tahulah kan. Kok mereka bayar tak melalui amil ke, bayar sendiri kan. Itu pun boleh menyebabkan hujan tak turun lah. Kemudian ada dua lagi. Dua lagi anak tak ingat. Biarlah. Sebut mula. Okey, cerita dia kena bertaubat lah. Sebab antara sebab Allah Ta'ala tahan hujan ialah kerana dosa kita sendiri. Zahirnya atau obviously daripada hadis itulah. Dan mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain. Maksudnya pemerintah dia kata sekian-sekian hari bulan kita nak buat solat istisqa, kita sarankan seluruh negeri buat istisqa, tapi mungkin kena taubat dulu masing-masing. Wal khuruju minal mazalim. Ini disebut hatta dalam mata Abi Syuja' mazhab Syafi'i itu kena tinggalkan kezaliman. Ya. Betul tak? Kalau ada tak bayar hutang, bayar. Dah ada hutang tak bayar pula. Buat tak reti kan. Betul. Saya ada banyak kes, ada orang surau pun tak bayar hutang. Pening tu ya. Saya ada member kan. Ya. Ini cerita tempat lain lah, bukan sini. Mungkin kat mana-mana kan. Ya. Bila berhutang dengan email. Email nak minta malu. Dia bukan berhutang apa, dia repair kereta. Imam ni repair kereta. Jadi bila suruh repair kereta, duit 2,000 je, repair habis 4,000. Jadi ada 2,000 lagi. Buat senyap, buat dok, buat tak reti. Minta tolong kita. Ya, ustaz kan. Orang baik. Orang minta tolong. Jadi saya tanyalah. Gini. Saya tak ada duit lah ni. Oyak dia, saya bayar ansur. Pelik. Kita jadi orang tengah kan. Patut awak oyak sendirilah. Manusia biasalah kan. Jadi saya pun jadi orang tengah. Saya pun cakap kat dia, yalah kadang-kadang tuan-tuan, nak minta hutang ni lebih malu daripada nak berhutang. Betul tak? Kau tak betul? Anak baik anak senyap gitu ya. Ada memang anak berhutang, dah meninggal dah pun, anak halalkan saja. Tak ada lah beribu-ribu. Tapi dan masih ada kawan-kawan kita yang yalah, kita semua kawan-kawan ramai. Ya tak? Hak berhutang pun member kita. Hak bagi hutang pun member kita. Ya tak? Kita tahulah. Member kita hak mana, hak berhutang tak bayar, kita tahulah kau. Jadi tak boleh lah ya. Kena bayar lah kan. Jadi dia kata nak bayar ansuran 100 bulan. Jadi saya buat deal lah. Saya cakap kat dia, bila setuju nak bayar 100 bulan. Okey saya terima, dia kata. Tapi tak ada akad apa lah, tak ada hitam putih lah. Wayak kita sampai kata okey lah tu. Tengoklah bulan depan dia bayar ke tak.
Tapi tak tahulah ya. Cerita dia gitulah. Jadi kena tinggalkan kezaliman. Ya. Kalau ada buat riba, kena berhentilah ya. Riba ya. Kita pun kalau ada akaun yang konvensional, ya, convert lah. Betul tak? KSP tuan dah buat akaun untuk Islamik sejak tahun 2000 apa saya? 2019 lah. Tak silap 2019 ya. Mana 3 or 4 years ago lah. Kalau 2018 saya lupa lah ya. Sampai sekarang tuan-tuan baru 30%. 70% lagi tak tukar. Oh, padahal senang nak tukar. Tukar ke app saja. Tak perlu pergi ke GRSP. Setahu saya lah, sebab saya tak ada GRSP. Ya. Boleh tukar ke app je. Kalau boleh pergi pejabat lagi bagus. Ya. Tapi katanya boleh tukar ke app. Sebab saya baru-baru ni pun saya ada masuk dalam Facebook. Lepas saya dengar dialog yang dia buat dalam bab tu. 2-3 minggu lepas Jais ada buat dialog. Saya kan penceramah bertauliah. Ingat ceramah tak ada tauliah ke? Dan kita ada grup ustaz-ustaz tauliah Selangor yang Jais punya grup. Bukan grup kita-kita sendiri. Jais punya grup ni. Bukan Jais Maiz Saya ada dalam tu. Ya. Kita bukan ustaz Cak Ayam. Ada tauliah ustaz jadi dalam grup tu bagus juga. Aktif. Selalu ada dialog-dialog tertentu. Forum-forum tertentu. Aktif juga. Hak baru-baru ni dia buat itulah. Ya, dia buat di satu tempat tapi live lah. Masuk YouTube. Jadi walaupun saya tak tengok masa live tu, saya tengok after that. Tengok dia punya perbincangan lah. 30% baru. Orang Islam tukar Islami. Lawan Yahudi, Israel. Dah lah. Akaun riba tak tukar. Jeng. Ya. Benda hak mudah pun tak boleh buat je tak. Jadi benda-benda yang melibatkan kezaliman. Kemudian disuruh juga berpuasa sebanyak-banyaknya sampailah kita sampai pada hari kejadian. Kalau 3 hari itulah puasa. Ya. Tak makruh ustaz kalau puasa hari Jumaat ke Sabtu ke. 3 hari tak ada makruh lah. Hak makruh ni kalau sehingga Jumaat, sehingga Sabtu, sehingga Ahad. Kalau hari lain sehingga tak makruh. Kalau kita belajar bab puasa kan ada puasa yang dilarang. Makruh lah. As-siyamul makruhah. Dia ada al-muharramah, ada al-makruhah. Kalau hak haram ni raya puasa raya haji dan 3 hari tasyrik itulah. Ya. Tapi kalau hak makruh macam puasa single Friday, single Saturday, single Sunday. Adalah hadis-hadisnya. Nanti mari buat puasa saya baca hadis. Ya. Tapi kalau dah 3 hari walaupun melibatkan hari Jumaat, Sabtu, Ahad, dia straightforward macam tu dia tak makruh lah. Boleh je puasa kalau 3 hari. Tapi kalau more than 3 days, kita puasalah pada hari-hari tertentu. Tapi kena banyak puasa lah. Kerana doa orang yang berpuasa mustajab. Salasu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Da'watu al-walid ala waladihi aw li waladihi wa da'watu as-saim wa da'watul musafir. Setengah riwayat wa da'watul mazlum. Ya. Ada beberapa riwayat dalam bab ni. Nabi kata ada 3 doa tidak ditolak. Tidak syak sama sekali. Hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Dan Tirmizi juga tak silap saya. Nabi kata da'watul walid li waladihi aw ala waladihi. Doa bapa ke atas anaknya atau untuk anaknya. Dari sudut bahasa Arab, apa beza da'watul walid li waladihi dengan da'watul walid ala waladihi? Dakwah atau doa bapa untuk anaknya dengan doa bapa ke atas anaknya. Beza tu bahasa Arab tu. Da'a ala dengan doa li, da'a li. Beza tu. Kalau da'a ala makna doa hak tak baik. Da'autu ala ustaz. Aku doa ke atas ustaz. Maksud doa hak tak baik ustaz. Bahasa Arab lah. Dah mula-mula tadi sebut bahasa Arab. Sebut bahasa Arab lagi kan. Lepas ni buat kelas bahasa Arab. Kalau da'autu li ustaz. Aku doa untuk ustaz. Mana doa hak baik? Kalau doa ke atas, doa jahat. Doa buruk. Kalau doa bagi
doa yang baiklah. Jadi dua-dua tu boleh jadi. Sebab Nabi kata doa bapa ke atas anaknya atau doa bapa untuk anaknya. Jadi bapa ni atau mak jugalah. Apa-apa dia doa untuk anaknya mustajab di sisi Allah. Sama ada dia doa ke atas anaknya, which is yang tak baik, atau doa untuk anaknya, which is yang baik. Sebab tu jangan hidup cakap ikut saya kat anak kita kan. Marah macam mana pun, jangan cakap bodoh, jangan cakap bangang. Ya. Cakap bahlu tak apa. Pasal kata bahlu tu nama ulama. Ada lah orang kata kan. Bahlu ni nama ulama. Betul, ada kubur dia, orang ambil gambar. Oh, patut mak kita dulu kalau marah kita. Dia kata bahlul. Rupanya bahlul nama ulama. Dia doakan anaknya untuk jadi bahlul. Jangan ya. Yang kata bahlul kat anak. Bahlul tu lain. Bahlul dalam bahasa Melayu makna bodoh. Belaklah kamu bahasa Melayu. Jangan ikut perkataan Arab tu. Ataupun hok merujuk kepada tu. Rujuk hok Melayu lah. Bahlul-bahlul di sisi orang Melayu. Bodoh. Bahkan dalam kamus Dewan pun dia kata bodoh bahlul. Dia kata bahlul lah. Biarlah nama ulama pun tak kata kawin anak kawin bahlul. Ya tak? Ya. Doa yang baik-baik lah. Saya kalau biasalah personally, anak saya marah saya. Tua. Tua semua ni. Macam mak saya buat saya dululah gitu. Ya. Ya tak? Ya. Ataupun hak bodoh tu tukar cerdik. Cerdik sungguh mu ni. Padahal hati nak kata bodoh. Guna perkataan yang baik-baik pada anak kita. Pasal mustajab tu takut Allah Ta'ala terima. Bodoh sungguh anak kita. Duk bodoh sungguh budak tu. Tak? Padahal mak dia tu hak bodoh. Pasal dia katakan anak dia bodoh. Kemudian dakwah tu apa tadi? As-saim, dakwah atau doa orang yang berpuasa. Ini saya pernah hurai dulu masa Ramadan dulu. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang bermusafir. Ya. Ada riwayat lain, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya. Maksudnya ada dakwah atau doa orang berpuasa kan. Jadi mustajab kan doa orang berpuasa. Kan waktu tu kita kena banyak doa. Jadi doa ketika berpuasa mustajab. Of course lah kalau kita buat sembahyang istisqa dalam keadaan kita berpuasa. Itu tujuan dia. Kita doa dalam keadaan berpuasa, semayang juga dalam keadaan berpuasa. Mustajab based on that hadis lah. Dan hadis tu diguna pakai oleh para ulama nak macam bahawa digalakkan ulil amri supaya suruh rakyat dia berpuasa. Masa tu lah, masa nak istisqa ya. Ada dalil yang spesifik tak? Nabi suruh sahabat masa nak semayang istisqa puasa? Tak ada. Tak tahu lah kan, setahu saya tak ada. Semua dia ambil daripada kelebihan orang yang berpuasa, dia tepek masuk dalam istisqa. Sebab kita nak istisqa ni nak Allah mustajab kan. Nak carilah ruang-ruang untuk mustajab tu. Tinggal munajahat, taubat, banyak istighfar ya. Apa nama tadi? Tinggalkan kezaliman, berpuasa, sedekah. Pasal ulama ambil hadis as-sadaqatu tudfi ghadabar rabb. Hadis Anas bin Malik dan Sunan Tirmizi. Sedekah ni boleh memadamkan kemarahan Tuhan. Ya. Dan mungkin ada yang lain lah. Ya. Tapi ulil amri kena suruh benda-benda macam tu dulu. Kena bagi tahu lah rakyat dia. Ya. Sebab Allah Ta'ala tahan hujan ni, mungkin sebab tu jadi kita kena tahu. Ya. Kemudian bila sampai waktu tu, marilah. Ya. Dia sebenarnya semayang istisqa tuan, dia tak ada syarat ulil amri suruh. Sebenarnya kalau ulil amri tak suruh pun kita boleh semayang. Di samping kita doa tadi kan, kita doa sendiri-sendiri ya, tak jadi syarat berjemaah. Tak ada syarat di imam, diaminkan oleh makmum, waktu-waktu yang ni lah ya, walaupun bukan melibatkan sembahyang Jumaat. Sebenarnya istisqa ni juga disunahkan oleh majoriti ulama. Standard mazhab Syafi'i, standard mazhab Hambali, dan mungkin Maliki, Hanafi juga. Mungkinlah saya tak ingat ya. Tapi setahu saya majoriti dia menggalakkan atau membenarkan, ataupun sebahagian jugalah ulama, standard mazhab Syafi'i confirm ya. Hambali pun sama juga. Hatta saya lihat dalam fatwa Qata, dia kata disunatkan sembahyang istisqa secara bersendirian, walaupun tidak secara berjemaah atau disuruh oleh imam. Ya. Kalau mazhab Syafi'i confirm lah, tuan-tuan tengok dalam Muktamad Zahili memang ada. Digalakkan juga bersendirian. Cuma tak payah khutbah lah. Nak khutbah apa semasa sore? Sekadar sembahyang sahaja. Ya tak? Boleh. Boleh ke atas wanita, boleh ke atas lelaki, boleh kepada orang bermusafir, boleh kepada orang yang bermukim ya. Boleh di masjid, boleh di rumah.
kira semai sunat istisqa lah. Ya tak? Aku semai sunat istisqa, Allahu Akbar. Boleh? Ya. Kita tahu istisqa ni jemaah saja kan? Tak. Bersendirian pun boleh. Di naskah ataupun disebutlah dalam buku-buku fiqh ada. Ya. Kemudian bila sampai waktunya tu, berkumpul lah. Macam Aisyah sebut lah, saya Muslim. Fawa'adhan Nabi yawman yakhrujuna fihi summa kharaja haina bada hajibah syams. Tiba tempoh tu Nabi pun keluar ketika terangnya matahari. Mana siang lah, Nabi tak buat malam. Nabi buat siang. Waktu awal pagi. Ya. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan bahawa waktu untuk istisqa ni adalah waktu solat hari raya di awal pagi. Ya, dia mengkhususkan waktu itu. Walaupun majoriti kata tak perlu dikhususkan pada waktu itu. Sembahyang istisqa ni diterbuka pada mana-mana waktu. Umpama kata Ibnu Qudamah, la yahtassu bihi waktu muayyan. Tidak ada waktu-waktu tertentu untuk sembahyang istisqa. Dia very open. Cuma ada sudut afdal tak afdal saja, ataupun waktu mana lebih baik. Ya. Sebagainya mengatakan bahawa waktu yang paling baik adalah di awal pagi lah. Tapi waktu dia very open. Bahkan jika ada waktu-waktu lain yang dikatakan makruh atau seumpama, tak benar sama sekali. Ya, hatta An-Nawawi rahimahullah dia sebut dalam Al-Majmu', sesiapa yang mengkhususkan waktu untuk solat istisqa, ia tidak ada asal sama sekali. Ya, laisa li takhsis fi salatil istisqa bi waqti salatil aidi aslun syar'an. Wajhun aslan. Imam Nawawi kata laisa li takhsis salatil istisqa bi waqti salatil aidi wajhun aslan fala yaktaru bima wujida fil kutub atau kama qala. Dia kata tidak ada waktu yang khas. Boleh saja sembahyang pada bila-bila masa. Ya. Hak kata ada waktu khas tu, dia kata tidak ada asal baginya. Ya. Dan dia kata jangan kamu terpedaya dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab. Dia kata hak ada dalam kitab tu boleh betul-betul. Kerana tidak ada nas yang menunjukkan pengkhususan itu. Walaupun bagaimanapun sebahagian kata digalakkan awal pagi lah, kerana hadis Aisyah tu dia sebut haina bada hajibah syams, ketika jelasnya keadaan matahari, mana di awal pagi lah. Waktu sembahyang raya tu lah, waktu duha tu kan. Ya. Cuma nak mengkhususkan pada waktu itu saja tidak boleh. Ya. Ataupun nak memakruh pada waktu-waktu yang lain. Tak boleh sembahyang lepas asar. Tak. Ya boleh saja pada bila masa, kerana ini sembahyang yang bersebab. Ya. Jadi datang sembahyang. Ya. Dan dia sembahyang macam hari raya lah. InsyaAllah ta'ala next nanti saya bacalah hadis-hadis tentang sembahyang tu. Ada sebagian ulama kata sembahyang dulu baru khutbah. Ya. Kerana ia merujuk kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang saya baca potong-potong tadi. Dia hadis panjang. Saya tak refresh hadis tu. Ya. Dan ada sebagian pula kata khutbah dulu baru sembahyang. Ya. Dia rujuk hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam sebahagian kitab Sunan. Pasal Aisyah kata Nabi sembahyang dulu baru khutbah. Nabi khutbah dulu. Nabi sembahyang dulu baru khutbah. Ya. Hadis Abu Hurairah Nabi khutbah dulu baru Nabi sembahyang. Tentulah cerita dia, ya. Hadis Aisyah Nabi khutbah dulu baru Nabi sembahyang. Hadis Abu Hurairah hadis Aisyah Nabi sembahyang dulu baru Nabi khutbah. Hadis Abu Hurairah silap. Hadis Aisyah Nabi khutbah dulu baru Nabi sembahyang. Macam Jumaat. Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah Nabi sembahyang dulu baru Nabi khutbah. Ya. Jadi ada dua pendekatan ulama di situ. Yang standard mazhab Syafi'i macam hari raya. Sembahyang dulu, after that baru khutbah. Dua-dua applicable, boleh saja, ya.
Nanti saya semak dua tu yang mana paling rajih. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Cukup lah tu. Baca hadis solat istisqa sejam lagi ha. Perut lapar dah ni. Ni benda pasal kita jangan buat. Maka kita kadang tak. Saya sendiri pun saya ingat sehari dua ni ya, balik pasal istisqa ya. Ya. Banyak tahun dah saya tak rujuk bab ni. Ha? Okey. Al-jam'u lil matar, jamak kerana hujan. Tak ada syarat. Setahu saya tak ada syarat ulil amri. Ya. Jamak ni ada banyak kan. Al-jam'u lis safar, jamak kerana musafir. Al-jam'u lil marad, jamak kerana sakit. Al-jam'u lid darurah awil hajati syadidah, jamak kerana darurat ataupun hajat yang mendesak. Al-jam'u lil matar, jamak kerana hujan. Memang ada jamak kerana hujan. Dan tak ada syarat ulil amri setahu saya. Ya. Jika cukup syarat-syaratnya bolehlah. Ya. Standard mazhab Syafi'i, jamak hujan ni hanya untuk jamak takdim saja. Bila kita datang waktu Zuhur, hujan lebat. Ya. Maka kita pasang niat untuk jamak sekali dengan asar. Dah hujan tu tak berhenti sampai kita salam solat yang pertama. Maka kita semayang jamak takdim pada waktu itu. Yang asar tu. Dan kalau hujan berhenti pada waktu asar, dia tidak mudarat lagi. Dia isu dia kalau kita dah niat nak semayang jamak, tiba-tiba hujan berhenti before salam. Itu sebagai ulama kata kita tidak boleh jamak lagi. Walaupun sebagai kata masih boleh. Itulah yang saya ingat, saya tak tengok in detail. Tapi ada pensyariatannya. Mana boleh dilakukan lah. Ya. Dan dia berbalik kepada imam tu sendiri lah. Ya. Sekira-kira bila dia dah jamak, nanti asar dia tak perlu datang lagi. Sebab hujan kan. Itu satu kemudahan lah. Boleh. Ada yang kata kena ulil amri. Setahu saya tak. Tak pernah buat kita tak. Nanti anak semok balik kita buat sekali. Musim hujan lah ni. Dia ada bab dia tu. Nanti anak tengoklah. Detail-detail ni kita tak apa ni sangat lah. Kita, yalah kita. Ya. Yalah, benda ni kalau kita jarang buat, kita pun kadang tak ingat. Ya. Ni semaya-semaya hok rare kan. Istisqa. Jamak untuk hujan pun kadang saya pun lupa ada apa-apa. Semayang khusuf, basic kita tahulah. Tapi in detail kadang-kadang kita tak tahu juga. Ada tanya boleh ke tak ada? Ada soalan? Betul. Itu nanti saya sebut next sajalah. Ada hadisnya. Di mana bila kita keluar, kita digalakkan memakai baju yang mutabazzilan. Mana baju yang bukan baju hok hebat-hebat lah. Bukan pakai baju lusuh koyok rabot tak. Mana baju orang bawahan, baju yang lama, yang lusuh. Bukan baju buruk koyak rabot dak. Mana pakai baju, bukan baju baru, bukan baju, kita bukan nak pergi raya kan. Jangan pakai baju-baju yang ni lah. Pasal Ibn Abbas kata kharajan Nabi yastasqi mutawadi'an mutabazzilan mutarassilan ya, mutazallilan fasalla rak'atain ka salatil aid. Ya, hadis apa tu? Abi Daud. Ibn Abbas kata Nabi sana keluar untuk istisqa dalam keadaan mutawadi'an, Nabi tawadhu lah, mutabazzilan. Yalbasu thawb al-khaliq. Nabi pakai baju yang agak lama lah, maksud bukan baju baru macam hari raya. Ya. Kemudian Nabi mutarassilan, jalan pelan-pelan ya. Kemudian Nabi apa lagi tu, mutazallilan, mana merendahkan diri macam tu. Kemudian Nabi sembahyang 2 rakaat seumpama sembahyang hari raya. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Ya. Sembahyang dulu, lepas tu baru khutbah. Jadi yang mazhab Syafi'i pegang tu ada hadisnya juga ya. Sembahyang dulu baru khutbah. Ya. Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada? Cukup tu. Jadi setakat dulu, mungkin ada sikit sebanyak lagi. Saya akan sambunglah pada next depan.
terutama tentang kaifiat sembahyang tu lah. Tak susah mana pun, cuma mungkin ada hal-hal tertentu lah berkait dengannya. Aku Al-Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dan serta kafarah Rasulullah.